السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah daripada sifat Al-Qadam, muka surat 433. Al-Qadam dengan makna telapak kaki. Beza dia dalam bahasa Arab, Ar-Rijl, kaki. Rijlun tu kaki, Qadam tapak kaki. Sebelum daripada ni, perbahasan yang dah kita sebut sebelum ni ialah berkenaan dengan sifat Al-Wajh, yang tu pada muka surat 430. Dan kita dah lalu pada satu hadis. Hadis tu kita boleh tengok pada muka surat 431, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, cerita pada kita tentang reaksi Nabi bila mana baca satu ayat dalam surah Al-An'am ni, khususnya ayat yang ke-65. Kalau kita buka dalam mushaf, dalam Quran, Al-An'am 65 ni duduk pada muka surat 131. Allah Ta'ala sebut pada surah Al-An'am ayat yang ke-65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Sampai di situ Nabi berhenti. Nabi pun sebut a'udzu biwajhik. Kemudian Nabi sambung lagi, au min tahti arjulikum. Nabi berhenti sekejap. Nabi doa dengan doa berbunyi a'udzu biwajhikal karim. Nabi sambung lagi, aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Hadis ni riwayat pada Jabir, cerita tentang Nabi ni bila mana baca Quran, bacaan Al-Quran yang Nabi lakukan bukanlah bacaan yang bersifat kaku, baca saja, fokus pada kalimah semata-mata, fokus pada sebutan semata-mata. Tapi bacaan Nabi ialah bacaan yang ada penghayatan. Sebab tu sampai pada ayat-ayat berkaitan dengan azab, dalam hadis lain, hadis riwayat pada Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ni kalau bangkit salat malam qiyam, Nabi baca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Kalau sampai pada ayat-ayat berkaitan dengan rahmat, Nabi berhenti, Nabi berdoa dulu. Antara doa yang kita boleh untuk amalkan waktu kita lalu ayat-ayat rahmat ni ialah paling ringkas, Allahumma inni as'aluka rahmah. Paling ringkas. Yang terbaik ialah doa yang telah diucapkan oleh Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ni pun dianjurkan bila mana kita bangkit pagi ni, berdasarkan hadis riwayat pada Imam Muslim dan juga riwayat daripada yang lain,
Kita bangkit pagi sebelum subuh, kalau orang yang jenis bangkit awal, tiba-tiba dengar ayam kokok. Waktu ayam kokok tu, kata Nabi, minta pada Tuhan rahmat, doa rahmat. Nabi tak sebut doa tu macam mana bunyi dia, tapi antara sarana dan anjuran para ulama ialah doa ashabul kahfi tu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia jangan bangkit pagi ni kaku je, dengar ayam kokok kita pun kata awal betul ayam tu bangun, habis. Dia jadi tak ada apa. Sepatutnya kita kena ambil peluang berdoa. Waktu tu turunnya malaikat di permukaan bumi ini menunggu dan membawa doa-doa kebaikan yang diucapkan oleh mana-mana orang. Dan Nabi sebut, kalau dengar salakkan anjing dan ringkitkan keldai, maka minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada segala keburukan. Jadi ini antara, orang kata apa, cara-cara kita berinteraksi dengan keadaan sekeliling, tambah-tambah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi pada ayat yang ke-65, Nabi baca ayat yang ke-65 Al-An'am. Bila mana ayat tu sebut, katakan siapa yang mampu untuk menghantar kepada kamu azab daripada atas, iaitu daripada langit. Sampai di situ Nabi pun, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan kemuliaan wajahmu ya Allah. Baca lagi, au min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah kaki, iaitu daripada bumi. Nabi pun berdoa lagi, a'udzu biwajhikal karim, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia dan kamu yang bersifat dengan pemurah. Al-Karim tu maksudnya Tuhan yang bersifat dengan pemurah. Aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dalam hadis riwayat Jabir, kata Nabi, bila mana sampai dekat aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, Nabi kata hatani ahwan wa aisar, dua-duanya lebih ringan dan mudah. Maksudnya Nabi macam nak terangkan dan nak yakinkan kepada diri sendiri, kalaulah hadis ni diucapkan di hadapan para sahabat, Nabi nak terangkan kepada para sahabat, Tuhan bila mana dia nak azab kita ni, dia jadikan di antara kita ni berpuak-puak. Aw yalbisakum syi'a tu maksudnya berpuak-puak. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, sehingga antara satu dengan satu yang lain akan merasakan pertembungan. Yang ni lagi mudah untuk Tuhan jadikan ianya berlaku berbanding azab yang turun pada atas dan juga azab yang turun pada bawah. Nak tunjuk pada kita bahawasanya antara bentuk azab dan juga bentuk benda buruk yang berlaku pada umat ni ialah keadaan tiada persefahaman di kalangan sesama kita. Itu pun termasuk daripada benda buruk yang kita kena elakkan. Kalau kita ingat, antara sebab waktu berlakunya qiyamul lail, waktu berlakunya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar tu, bila berlakunya, asalnya Nabi dapat wahyu tepat berlaku bila. Tapi bila mana Nabi sampai ke masjid nak beritahu dekat para sahabat, ni hadis riwayat Tirmizi ataupun Abu Daud ataupun Muwatta pun ada sebut, Nabi sampai, Nabi tengok ada dua orang tengah bertekak dalam masjid daripada Ansar, bergaduh tinggi suara. Nabi leraikan dua tu, Nabi pun terlupa bila Lailatul Qadar tu berlaku. Cuma yang tahu 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Para ulama sebut antara hikmah terlupanya Nabi nak tunjuk pada kita, satu, pergaduhan menghilangkan rahmat. Jadi tuan-tuan tengoklah, kalau orang Islam dia bergaduh, sehari berapa orang dia bergaduh, seminggu berapa orang dan berapa isu dia bergaduh, berapa banyak rahmat terangkat ke langit. Jadi kita kena usaha jadi Muslim yang banyak berdamai. Tapi dalam masa yang sama bukanlah dengan maksud apa-apa saja benda yang mencalarkan agama pun kita duduk pada kedudukan damai juga.
Sebab Nabi dalam bab mempertahankan agama, Nabi ambil dengan cara yang keras. Tapi untuk kepentingan peribadi, untuk duniawi, materialistik ni, Nabi pilih jalan damai. Tak nak panjang-panjang, tak nak bergaduh lama. Sebab ianya boleh menyebabkan orang tu tak berganjak ke rahmat Allah yang seterusnya. Maknanya bila mana kita bergaduh, contoh paling simple pergaduhan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga ni, bila mana kita ambil masa lama, akhirnya dia akan stuck pada suami tu dan akan stuck pada isteri tu. Akhirnya dia akan jadi banyak benda tergendala. Sepatutnya kita boleh berganjak lebih lagi. Kita boleh susun hari dengan lebih baik, tapi kerana layan konflik yang boleh diselesaikan dengan cara baik, ia menyebabkan banyak benda-benda baik terhalang ataupun tak dapat dilaksanakan. Jadi itu pun dalam ayat 65 surah Al-An'am ni, Allah Ta'ala sebut antara azab yang berlaku, yang memang berlaku dalam kalangan kita ni, ialah berlakunya perselisihan faham yang tak selesai, bahkan boleh pergi kepada pembunuhan pun tak puas hati. Sekarang ni baru kita masuk, saya nak terang yang tu bagi clear je. Sekarang ni baru kita masuk pada sifat Al-Qadam. Sifat Al-Qadam ni ianya ialah sifat yang ke 7. Cuma dalam buku kita ni dia letak G yang terjemahan. Sifat Al-Qadam dengan makna telapak kaki. Dia sebut situ. Al-Qadam termasuk di antara sifat-sifat khabariyah yang disampaikan melalui sunnah yang suci. Kita dah sebut banyak kali sini sifat khabariyah ni apa dia? Khabar tu maksudnya dia hanya dibawa dengan bentuk berita. Diwahyukan pada Nabi, Nabi memberitahu pada umat, tapi tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk clear macam ni bentuknya, tak boleh. Sebab tu dia sebut dengan sifat khabar. Kita hanya terima dan percaya kerana ianya dikhabarkan daripada wahyu. Kalangan salaf pula telah beriman kepada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersifatnya Allah dengannya. Maknanya Allah Ta'ala itu adanya padanya qadam, bukan qidam. Qidam tu maksudnya lama ataupun qadim. Yang tu ada dalam perbahasan sifat 20 ada bahas bab ni. Tapi yang nak dibahas ini ialah qadam. Kemudian dia sebut sini berbeza dengan kelompok ahli takwil. Berbeza dengan kelompok ahli takwil sebagaimana kebiasaan mereka dalam bab tentang asma Allah dan sifat-sifatnya, yakni menolak zahir khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentakwilkan hal itu dengan takwilan-takwilan yang jauh. Daripada orang kata apa? Daripada pernyataan ini kita boleh tengok penulis cuba nak bawakan kepada kita bahawasanya bila mana berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan yang macam ni memang kita akan terpaksa berhadapan dengan kelompok yang cuba nak mengalihkan makna sebenar perkataan itu. Qadam maksudnya telapak kaki. Tapi memang ada kelompok dan memang ada kumpulan yang tak nak terjemah dengan telapak kaki sebab rasa ianya daripada ain mujassimah. Ain tu maksud dia apa? Daripada bibit-bibit mujassimah. Ada macam penyerupaan. Tapi sebenarnya tidak. Inilah yang dilakukan oleh salafus salih, memberi terjemahan tanpa memberi kaifiat ataupun pendetailan. Kita dah sebut banyak kali di sini. Kemudian dia sebut lagi, yakni menolak zahir khabar daripada Rasulullah dan mentakwilkan hal itu dengan takwilan-takwilan yang jauh, bahkan mereka mengejek pihak yang menetapkan sifat ini. Ini pun bahagian daripada apa yang dah kita lalu tadi, iaitu pada ayat yang ke-65 surah Al-An'am. Allah Ta'ala jadikan pada umat ini awyal bisakum syi'a, tertipu, terkeliru dia dengan kelompok-kelompok yang banyak ni. Maknanya ada kelompok bila mana baca ayat-ayat sifat tentang sifat Tuhan, zat Tuhan ni, mereka memilih metodologi ini, dan metodologi itu tidak didasari dengan dasar yang jelas daripada generasi yang awal. Hanya disusun berdasarkan kekhawatiran sendiri ataupun kita sebut sebagai zan, sangkaan sendiri. Quran pun sebut antara sikap ahli kitab ni merujuk pada Yahudi dan Kristian,
mereka bila mana baca tentang ayat-ayat Tuhan dalam kitab mereka yang awal, iaitu dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil ni pun ada penerangan tentang zat-zat Tuhan, apa dia orang buat? Yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah, membuat sangkaan terhadap Allah Azza wa Jal dengan sangkaan-sangkaan jahiliyah, kononnya untuk menutup kekurangan dan kesilap fahaman sebahagian orang yang tak berapa faham, tak biasa berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan ni, nak tutup bagi dia orang faham elok, kita alih makna tu siap-siap. Benda tu tak boleh, tidak dibenarkan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, tanggungjawab ahli ilmu ni, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, yahmilu hadzal ilm kullu khalafin uduluh, ilmu ini akan dibawa oleh berbagai generasi, maknanya setiap generasi itu dia ada pembawa ilmu, yang mana mereka ni pembawa ilmu yang adil. Apa dia orang buat? Yahmilu hadzal ilm kullu khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin. Kerja ahli ilmu ni menafikan tahrif al-ghalin, penyelewengan golongan yang melampau. Wa intihal al-mubtilin, anutan orang-orang yang membatalkan agama. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan-takwilan kelompok yang jahil. Tugas orang belajar agama ni tiga. Kalau dia nak masuk dalam hadis yang Nabi sebut tu, Nabi kata setiap generasi daripada umat manusia ni yang akan bawa ilmu ni ialah daripada kalangan orang yang adil. Orang yang adil daripada ahli ilmu ni, apa yang dia buat? Dia akan buat tiga benda ni, iaitu yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyelewengan melampau yang orang cuba letak pada agama. Intihalal mubtilin, anutan benda-benda yang membatalkan agama. Ta'wilal jahilin, dan juga takwil orang-orang jahil. Kerja ahli ilmu ialah tiga benda ni. Kerja ahli ilmu ialah tiga benda ni. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Ali Imran pun, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, Quran ini ada mutasyabihat dan Quran ini ada muhkamat. Kalau kita buka surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut ayat yang ketujuh, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah zat yang menurunkan kepada kamu kitab, padanya ayat-ayat yang jelas terang, dan inilah merupakan ayat-ayat induk bagi kitab, maknanya ayat-ayat utama. Ummul kitab situ maksudnya ialah ayat-ayat utama bagi Quran itu. Wa ukharu mutasyabihat, dan di sana ada ayat-ayat yang tasyabuh. Tasyabuh ni kalau tak dapat penerangan elok boleh keliru. Apa pendirian yang diambil oleh ahli ilmu bila mana berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ni? Ayat mutasyabihat yang kita maklum ialah ayat-ayat yang menggunakan kalimah seakan sama dengan makhluk. Perkataan-perkataan itu kita pun ada, Tuhan pun ada. Tapi adakah ianya melazimkan persamaan? Tak melazimkan persamaan. Pendirian ahli ilmu ialah dalam ayat yang sama Tuhan sebut, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabah. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka tu ada rasa nak gelincir ke lain, nak gelong ke lain, maka mereka akan ikut apa yang mereka nak serupakan pada zat Tuhan itu. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, mencari sesuatu yang tak jelas. Fitnah itu dengan maksud kekacauan, suasana yang tak tenteram. Wa ibtigha'a ta'wili, dan juga mencari takwilan-takwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini pendirian. Quran sendiri pun sebut, tiada yang tahu takwil tentang ayat-ayat mutasyabihat ni melainkan Allah Ta'ala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang rasikh ilmunya, orang yang alim, mereka akan ambil pendirian amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman semuanya datang daripada Tuhan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiada yang paling ingat pesanan ini, peringatan ini, melainkan orang yang berfungsi elok jantung hatinya, iaitu ulul albab bila mana baca Quran. Jadi dalam buku kita ni, bila mana penulis kata kelompok yang
ejek orang, hina orang kerana tak nak pakai kaedah takwil, hakikatnya mereka itu termasuk dalam kelompok yang mengalihkan makna daripada maksud asal, mengalihkan perkataan tu daripada makna asal. Okay. Perenggan paling bawah dia sebut, dengan begitu bererti mereka telah mengejek para imam Islam yang telah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya untuknya. Muka surat 434. Di antara orang yang menetapkan sifat ini ialah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Memanglah, sebab buku kita ni pun nak bahas tentang manhaj akidah dia. Beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai qadam, telapak kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Rabb meletakkan qadamnya padanya, yakni Jahannam. Hadis ni kalau tengok, hadis tentang berlakunya perdebatan antara syurga dan neraka. Kita tengok dalam hadis yang pada muka surat tu, hadis tu duduk di bawah. Hadis yang dijadikan landasan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah potongan dari sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbihima. Telah terjadi pertengkaran antara syurga dan neraka di hadapan Rabbnya, iaitu di hadapan Allah Ta'ala. Ini khabar gaib, benda gaib yang kita tak tahu, malaikat Nabi beritahu. Syurga neraka ni mereka pernah berkelahi. Faqalatil jannah, kata syurga, ay Rabb ma laha innama yadkhuluha du'afa'un nas wa saqatuhum. Wahai Tuhan, kenapa yang masuk jadi ahli syurga ni, yang duduk dalam aku ni, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang hina? Tak nampak orang kaya, tak nampak orang-orang ternama, tak ada. Wa qalatin nar ay Rabb innama yadkhuluhal jabbarun wal mutakabbirun. Lalu neraka pun kata pada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa yang masuk ke dalam aku ni, neraka kata ni, ialah orang-orang yang jabbarun. Jabbarun maksudnya ialah orang-orang yang kejam daripada kalangan penguasa. Wal mutakabbirun, dan juga orang-orang yang sombong daripada orang yang mempunyai harta lalu dia sombong. Harta yang banyak yang menyombongkan dia. Faqala, lalu Allah Ta'ala pun respon pada syurga dan neraka ni, anti rahmati usibu biki man asya wa anti azabi usibu biki man asya wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Maksud hadis ni, kata Allah Ta'ala kepada syurga dan neraka, wahai syurga, kamu rahmat aku, sebaliknya engkau neraka, kamu adalah seksa aku. Aku timpakan dirimu kepada siapa sahaja yang aku kehendaki. Maknanya, aku isi syurga tu dengan kehendak aku isi neraka pun dengan kehendak aku. Ahlinya tu, orang yang akan mengisi itu. Masing-masing daripada kamu berdua itu ada isinya yang telah ditetapkan. Nah, ini hadis pertembungan, perdebatan antara syurga dan neraka. Kemudian dalam hadis itu kata Nabi, fa ammal jannah, adapun syurga, fa innallaha la yadhlimu min khalqihi ahadan wa annahu yunshi'u laha nash'a wa amman naru fayulqawna fiha wa taqul hal min mazid wa yulqawna fiha wa taqul hal min mazid hatta yad'al jabbaru fiha qadamahu hunaka tamtali'u wa yadnu ba'daha ila ba'din wa taqul qat qat. Maksud hadis ni apa dia? Maksud hadis ni bila mana Tuhan kata, kamu ialah azab aku, kamu ialah rahmat aku. Tuhan kata pada neraka, kamu adalah azab aku. Tuhan kata pada syurga, kamu ialah rahmat aku. Aku yang letakkan siapa yang akan mengisi ke dalam syurga dan neraka ni. Bila mana dah selesai tu, fa ammal jannah, dalam hadis tu sebut, fa ammal jannah, adapun syurga, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang pun daripada makhluknya, dan sesungguhnya Allah menjadikan untuknya penghuni.
Yang akan masuk syurga ni ialah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kesyurgaan pada diri dia. Nak faham kita ni ada tak sifat syurga? Jawapannya kita memang ada. Sebab apa? Sebab Adam dan Hawa, manusia pertama yang dicipta, mereka telah mendiami syurga dalam tempoh yang agak lama sebelum mereka melanggar perintah makan pohon terlarang lalu berada di muka bumi. Tercampaklah mereka berdua ke muka bumi. Tujuan apa Allah Ta'ala letakkan Adam dan Hawa dalam syurga? Tujuan dia ialah untuk Adam dan Hawa bercerita pada zuriat dia, inilah syurga. Pengalaman dua orang ni duduk dalam syurga. Kenapa perlu faham? Dunia ni persinggahan, bukan tempat kekal. Kamu kena sedar, kita semua akan balik ke syurga. Kita semua ni daripada abnaul jannah, anak-anak syurga. Tapi kenapa manusia dia hilangkan bakat ahli syurga dia sehingga dia serlahkan bakat neraka dia? Sebab tu kita baca surah Tin, Wat-tini waz-zaitun tu kan. Surah ni surah yang kita selalu hafal dan memang kita ingat pun, kebanyakan kita ni ingat. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tin dalam ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat pertama Tuhan sebut Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi zaitun, wa turi sinin, dan bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Ahsani taqwim maksudnya ialah ringan tubuh badan dia untuk melakukan amal kebaikan, patuh perintah Allah Ta'ala. Ayat itulah menjadi dalil kita semua ni ada bakat sebagai ahli syurga. Semua, tanpa mengira bangsa apa dan agama apa, semua manusia ni yang ada hidup atas muka bumi sekarang, termasuklah Israel yang membantai orang Islam, muslimin di Gaza, mereka itu asalnya memiliki bakat sebagai ahli syurga, tapi mereka yang hilangkan. Dia sendiri yang hilangkan. Sebab itulah Tuhan sebut pada 3 ayat pertama surah At-Tin tu, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kita faham apa? Kita buka terjemahan, kita faham apa ayat ni? Orang hanya akan nampak Tuhan nak sebut buah tin dengan buah zaitun. Para ulama sebut, antaranya Imam Al-Baydawi dalam kitab dia Tafsir Al-Baydawi, lihatlah di tanah mana yang paling banyak tumbuhnya buah tin dan zaitun ini. Tanah mana? Tanah Syam. Syam ni merujuk kepada Palestin sekarang ataupun sekitarnya. Sebab kalau kita tengok 25 Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran, lebih pada separuh medan mereka ialah berlegar di dataran Syam itu. Sebab tu pengeluar zaitun terbaik Palestin, pengeluar buah-buah yang terbaik pun daripada bumi ini. Tuhan suruh kita tengok di bumi ini telah berlakunya, berjalannya kekasih-kekasih Tuhan, berjalannya Ibrahim, berjalannya Yahya, Isa, berjalannya Maryam, ni semua orang saleh, berjalannya Imran. Kita baca Ali Imran tu, surah Ali Imran tu 200 ayat tu. Tuan-tuan tahu Imran tu siapa? Imran tu ialah ayah kepada Maryam. Dia ni siapa? Dia ni mengikut sebahagian riwayat menyebutkan dia ialah imam kepada Masjid Aqsa dulu. Imran ni dia duduk di kawasan tu, di bumi tu. Sebab tu sebagai Muslim, tanpa kira dia duduk negara mana, bangsa apa, selama mana dia beriman dengan Quran yang ada sekarang, dia tengok nama-nama surah, pasti akan mengikat diri dia dengan bumi tu. Sebab tu solidariti seorang Muslim dengan apa yang berlaku di Aqsa tu penting dan besar. Ada orang dia kata, tak, ini isu humanity, kemanusiaan. Ya, saya setuju isu tu. Memang ada isu kemanusiaan pun. Tapi sebagai seorang Muslim, kita tak bercakap macam tu. Kita bercakap sebagai dasar keimanan. Sebab kita tahu bumi itu bumi mulia, sehingga Allah Ta'ala mention bumi itu. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Turi sinin ialah Turi Saina yang berada di Mesir. Itu ialah tempat laluan Nabi Musa AS.
Maknanya Allah Ta'ala suruh tengok, wahai orang yang membaca surah At-Tin, tengoklah manusia-manusia yang pernah berjalan hidup di Aqsa itu, di Syam. Tengok manusia yang pernah hidup di Mesir, wahadzal baladil amin. Dan juga tengok orang yang pernah hidup di Mekah, iaitu Nabi Muhammad, dan juga dia punya susu galur yang awal, iaitu Ismail alaihissalam, daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Kamu tengok semua orang-orang ini, maka kamu akan dapat faham kompetensi. Kompetensi ni bahasa bandar lah sikit. Maksud dia apa? Kebolehan, bakat semula jadi yang ada dalam diri manusia ialah bakat sebagai ahli syurga. Kalau dia berbakat menyanyi, dia berbakat buat itu, tangan dia mudah bertukang, yang ni pandai buat kerja, itu bakat-bakat yang hanya boleh diimplementasi di sini saja, boleh diserlahkan di dunia ni sahaja. Tapi yang lebih besar dan utama sebagai seorang Muslim ialah mengekalkan bakatnya sebagai ahli syurga sampai dia pastikan dua-dua belah kaki dia berjaya berada di dalam syurga. Itu yang mustahak. Sebab tu dalam hadis ni, bila mana Allah Ta'ala beri ketetapan syurga ada ahlinya, fa ammal jannah, Allah Ta'ala sebut, fa innallaha la yazlimu min khalqihi ahada. Allah Ta'ala tidak menzalimi makhluknya sedikit pun, melainkan makhluk tu sendirilah yang menzalimi dirinya sehingga dia terkeluar daripada senarai penghuni syurga. Wa annahu yunshi'u laha nash'a. Allah Ta'ala lah yang menjadikan pada syurga itu penghuninya. Wa amman nar, adapun neraka, fayulqawna fiha, dilemparkan lagi ke dalamnya penghuninya. Wa taqul, lalu neraka pun kata, hal mim mazid, nak tambah lagi tak? Neraka ni duk luas lagi ni. Wa yulqawna fiha, lempar lagi manusia dalam neraka. Wa taqul hal mim mazid, neraka tanya lagi, ada tak lagi nak tambah? Kosong banyak, ruang ni banyak dalam neraka ni. Hatta yad'al jabbar, sehinggalah Allah Ta'ala yang maha perkasa itu, Al-Jabbar tu balik pada Allah Ta'ala, fiha qadamahu hunaka tamtali'u wa yadnu ba'daha ila ba'din, sehinggalah Allah Ta'ala masukkan tapak kakinya ke dalam neraka, lalu penuh ketat dan sendat neraka tu, sehingga neraka pun kata cukup. Qat tu maksud dia cukup, dah penuh dah. Daripada hadis ni, Imam Asy-Syafi'i mengisbatkan Allah Ta'ala itu ada pada zatnya qadam, iaitu telapak kaki. Macam mana telapak kaki tu? Tak diketahui, dan jangan cuba-cuba untuk membuka lagi perbahasan tu. Perbahasan tu telah ditutup oleh salafus salih yang awal, melainkan dibuka oleh manusia yang datang selepas pada tu, sehingga berlakulah bermacam-macam sudut pandang yang berbeza. Bukan setakat berlaku percambahan pandangan, bahkan pergi kepada perselisihan faham, pergaduhan berpanjangan sampailah akhir zaman, tak selesai kerana benda tu. Sedangkan stand yang disebutkan oleh salafus salih ialah diam je. Muka surat 435. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak perlu memutar otak, tidak pula fikiran dan daya nalar dalam masalah yang sesungguhnya tidak ada daya bagi mereka, kerana urusan dalam masalah ini adalah taslim. Dia dah sebut jelas dan terang, kita terima. Kalau kita bayangan itu ketahuilah syaitan. Waktu kita baca hadis ni, waktu kita bincang bab ni, ada orang dia terbayang telapak kaki Tuhan tu ada kulit macam tapak kaki kita ke? Itu syaitan. Minta lindung cepat-cepat. Sebab tu doa yang Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Kita dah tahu dah bahawasanya fikir macam tu salah. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun daripada melakukan kesyirikan yang aku tak perasan. Sebab tu macam-macam mana pun minta pada Tuhan lah. Dia punya, orang kata apa, jalan yang paling utama untuk kita selamat pada isu ni ialah sentiasa minta pada Tuhan supaya kita beriman padanya sesuai seperti mana yang dia nak kita beriman dengannya. Jangan kita beriman kerana orang kebanyakan di negeri tu belajar cara ni nak beriman dengan Tuhan. Bukan. Tapi kita beriman seperti mana yang diajar oleh
Nabi yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti dikatakan oleh para salaf, hadis-hadis ini biarkan sahaja, perlakukan sahaja sebagaimana datangnya. Maknanya hadis-hadis tu kalau kita tengok dalam teks Arab ni, dia sebut apa? Bila mana sampai kepada hadis-hadis macam ni, amiruha kama ja'at. Sebut, baca, beri terjemahan ikut bahasa masing-masing, lepas tu jangan bincang dah apa dia. Itu pun bahagian daripada hadis tu. Kalau tengok dalam nota kaki tu, dia ada letak 316, lihat syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kena tengok kitab tu. Apa yang dimaksudkan dengan amiruha kama ja'at. Ataupun sebahagian riwayat sebut amiruha bila kaif. Lalukan, laksanakan ayat tu tanpa pendetailan kaifiat dia. Tak perlu. Sebenarnya mudah je. Apa yang kita bincang ni, semua sifat-sifat Tuhan ni mudah je. Dengar, minta dalil, dalil ada, baca dalil tu, lepas tu faham, lepas tu serah pada Allah Ta'ala. Dia simple je. Tapi macam disebut oleh penulis tadi lah, dia ada manusia ni, dia ada minat nak korek pada tempat yang tak boleh korek tu, nak buka pada tempat yang tak boleh buka. Tuhan larang buka, tapi dia nak buka juga. Okay. Kemudian kita tengok sikit lagi sifat tertawa. Okay. Ini sifat yang ke-8, ad-dhahak. Ad-dhahak tu maksudnya tertawa. Allah Ta'ala ni ketawa. Okay. Tertawa ialah sifat khabariyah fi'liyah yang diterangkan oleh sunnah yang sahih. Apa-apa yang telah tetap melalui sunnah sama pula dengan apa yang telah tetap berdasarkan Al-Quran, tanpa adanya perbezaan. Di antara sejumlah hadis yang menunjukkan sifat ini ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim wa yustashhad. Maksud hadis ni, kata Nabi, Allah Ta'ala ketawa dengan dua orang yang saling membunuh. Allah Ta'ala ketawa tengok dua orang anak Adam yang saling berbunuhan antara satu sama lain. Kedua-duanya terbunuh, kedua-duanya masuk syurga. Kedua-duanya, salah seorang di antara keduanya mati, cuma kedua-duanya masuk syurga. Yang satu itu mati kerana berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat si pembunuh itu, lalu ia masuk Islam. Sahabat waktu dengar hadis ni, dia orang macam confused. Macam mana dua-dua orang ni yang ada perasaan nak membunuh antara satu sama lain, lalu seorang terbunuh, yang terbunuh tu masuk syurga, yang membunuhnya pun masuk syurga. Sebab umum kita faham, yang masuk syurga ialah mungkin yang mati tu. Yang hidup, yang berjaya bunuh ni masuk neraka sebab dia dah bunuh orang. Lalu Nabi pun buat penerangan. Masuk syurga yang terbunuh tu kerana berjuang fi sabilillah. Masuk syurga yang membunuh itu kerana lepas pada dia bunuh, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima taubat dia, dia masuk syurga. Ini merujuk kepada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam lewat. Antaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ni masuk Islam lewat. Waktu perang Badar pun sakan bunuh orang. Waktu perang Uhud pun sakan bunuh orang. Tapi dia tu kita sebut sahabat Nabi, walaupun dia pernah bunuh juga sahabat-sahabat yang penting dalam perang Uhud khususnya. Dia dikira sebagai sahabat Nabi, walaupun dia tu ada sejarah pernah bunuh sahabat-sahabat juga. Itu yang dimaksudkan oleh hadis ni. Okay. Hadis yang memuat keterangan yang sama banyak jumlahnya. Dahulu hadis-hadis ini dibacakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka pun mendengarkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami maknanya dan meyakini isi yang diterangkannya, bahkan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam diri mereka. Hadis-hadis macam ni, Tuhan ketawa, Tuhan malu, Tuhan rasa takjub, banyak hadis macam tu. Tuhan malu dengan hamba yang meminta, berterusan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan malu untuk tak beri permintaan yang diminta oleh orang yang berdoa.
Hadis tu kalau kita tengok sekali imbah, orang sebahagiannya mungkin boleh terfikir, ish, macam mana Tuhan malu? Macam kita malu ke? Memang syaitan dia akan masuk attack kita pada part itu. Tapi malunya Tuhan bukanlah seperti mana malunya kita dengan maksud rendah diri, rasa kerdil, bukan itu. Ianya bermaksud lain. Dan kita pun tak tahu maksudnya tu. Kita serahkan maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah yang difahami ataupun apakah yang sebenarnya maksud daripada malunya Tuhan. Macam hadis riwayat Ahmad, Nabi sebut, innallaha la yu'jabu minasyabab laisa lahu sabwah. Allah Ta'ala kagum, hebat dengan pemuda yang tiada pada dirinya sabwah. Sabwah ni maksud dia apa? Kecenderungan nak buat maksiat. Tuhan ni rasa kagum. Adakah kagum Allah Ta'ala macam mana kita kagum ataupun kita rasa hebat macam kita hebatkan anak kita yang dapat result exam tinggi? Tak sama. Kalau kita fikir macam tu, kita silap. Kita sedang memujassimahkan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Tapi Nabi sebut Tuhan rasa bangga. Tuhan rasa bangga. Tak perlu tengok yang tu. Yang kena tengok ialah orang muda bila dengar hadis ni, jadilah orang muda yang kuat menahan desakan hawa nafsu dan juga syahwat dia untuk buat benda-benda yang salah. Sabwah tu maksudnya ialah orang yang betul-betul tahan. Sabwah tu maksudnya kuat, buat terus. Dalam hadis tu sebut laisa lahu sabwah, tiada pada dirinya sabwah. Sabwah ni tengok orang minum arak. Orang minum arak satu kendi, dia kata aku boleh minum dua. Itu sabwah. Orang muda yang tak ada sabwah, itu bagus. Tengok orang couple seorang, dia boleh cerita ke kawannya, aku kalau nak couple 10 baru aku boleh buat. Itu sabwah. Sabwah jangan ada pada orang muda. Sebab orang muda ni dia sinonim dengan sabwah sebab dia bertenaga. Pada orang yang berumur, orang yang tua, tak ada. Tidak disebut sabwah. Sabwah ni ialah pantang dicabar. Tak ada orang ajak pun. Orang kata apa? Bertanding. Tapi dia yang nak bertanding. Diri dia. Tak ada orang ajak. Itu ialah sifat satu orang pemuda yang disebut sebagai darah panas ni. Bawa kereta highway, orang potong dia. Orang tak ajak berlumba pun. Dia rasa orang ajak berlumba. Dia pun potong. Dan sekali dia dapat saman dekat 3 keping. Dia yang rugi. Tak dapat apa pun. Mereka dapat saman je. Tapi dia tak boleh. Dia ada satu sikap pantang dicabar. Tak ada orang ajak pun. Ini sabwah dia panggil. Orang muda dia ada sabwah. Tapi dia kena kekang diri dia daripada sabwah itu. Dia kena tahan diri dia. Jangan terpedaya dengan cakap-cakap orang, dengan trend semasa, sehingga kita nak kena ikut kebiasaan orang-orang muda lain. Sebab dalam hadis Nabi sebut, dipuji dan dibanggakan orang muda yang seperti ini. Sebab tu benda tu penting. Yang sepatutnya bagi orang muda ni ialah dia kena rasa bersungguh untuk mendapatkan saf pertama pada setiap waktu salat. Sebab kebiasaan orang muda lain, dia pergi ke lain. Sebab realiti kita tengok di Malaysia ni, masjid-masjid dihadiri oleh kebanyakannya orang yang dah berumur. Orang muda jarang. Tuan-tuan tengoklah pada malam ni. Orang yang umur 20-an dan belasan, adakah separuh daripada bilangan jemaah dalam masjid ni? Tak sampai. Sabwah dia pergi ke lain. Dia pergi ke lain. Tapi kalau orang muda yang dia boleh jaga, dia datang masjid sebelum subuhnya, sebelum orang azan lagi. Bahkan dia melazimikan dirinya itu untuk sentiasa mendengar azan dalam masjid. Itu ialah orang muda yang hebat. Saya ingat ada satu video saya dengar, Syekh Mukhtar Shankiti. Mukhtar Shankiti ni masih lagi hidup, mengajar dalam Masjid Nabi sekarang. Orang tanya pada dia soalan, orang muda minta pada dia pandangan, Syekh, aku ni dah depres banyak kali dah, minta anak dara ni tak dapat, minta perempuan ni tak dapat, tolonglah doakan aku supaya aku ni ada semangat, dan tolong beri nasihat. Nasihat dia cukup menarik. Video dia ada terjemahan bahasa Indonesia, menarik. Kita bagi lalu azan, nanti saya cerita sikit.
Okey, saya nak sebut sikit soalan yang ditanya kepada satu orang Syekh di Masjid Nabawi ni, nama dia Syekh Mukhtar Syangkiti, daripada satu orang anak muda. Yang saya rasa masalah ni pun dihadapi oleh sebahagian orang muda sekarang pun, tak kira negara mana. Dia minta pada Syekh pandangan. Jawapan Syekh tu saya rasa antara jawapan yang terbaik untuk masalah yang universal tu. Dia kata, mula-mula dia kata dia minta doa supaya mudahkan urusan dia. Menjadi kebiasaan orang-orang Arab ni, kalau minta doa memang dia orang mudah untuk berdoa. Dan dia bukan benda yang perlukan kepada orang kata apa, kena pergi semayang dulu ke, doa je lah terus. Sebab tu Syekh tu jawab, Allahumma yassir umural muslimin, mudahkanlah urusan semua orang-orang Islam. Sebab dia minta mudah urusan. Okay. Jawapan Syekh tu dia kata, jangan tertipu dengan perasaan nak jaga diri daripada fitnah, maka aku kena kahwin. Jangan tertipu. Di mana diri kamu sebelum daripada datangnya perasaan nak kahwin itu? Sebelum pada kamu berkeinginan nak kahwin tu, siapa yang mengurus takbir diri kamu sehingga kamu selamat pada fitnah? Allah Ta'ala yang urus takbir. Boleh jadi perempuan yang kamu gilakan tu ada banyak keburukan kalau kamu kahwin dengan dia. Boleh jadi dia bukan daripada perempuan yang taat. Boleh jadi dia akan melakukan nusyuz pada kamu. Tapi berusahalah untuk jadi pemuda yang menyusun kehidupannya dengan risau pada benda yang lebih utama. Syekh tu sebut dalam video tu, dia kata, jadilah pemuda yang rasa risau kalau azan subuh kita masih lagi tidur. Risau yang tu. Jadilah pemuda yang setiap kali azan dikumandangkan kita tak berada lagi di masjid, masih lagi belum masuk dalam saf yang pertama. Maknanya Syekh nak sebut pada kita bahawasanya jangan tertipu dengan perasaan nak kahwin, nak itu, nak apa. Bukan kata salah kahwin tu, tapi kadang-kadang sebahagian orang ni dia jadi trend. Dia tengok kawan dia satu batch sekolah menengah tu habis dah kahwin, dia rasa insecure tak kahwin-kahwin lagi. Sebenarnya yang dah kahwin tu pun kadang-kadang tak selesai banyak sebab mungkin kurang persediaan. Bukan nak kata yang kahwin tu teruk, cuma saya nak sebutnya ialah jangan tertipu sebab semua daripada kita ni mempunyai timeline yang berbeza, mempunyai garis masa berbeza. Ada orang dia kahwin awal, ada orang dia kahwin tak dapat anak, ada orang dia cepat dapat anak, ada orang usia dia pada waktu ni baru dia dapat yang ni. Sebab itulah kita kena banyak meneliti cerita-cerita dalam Al-Quran. Kita tengok Nabi Ibrahim berdoa pada Allah dalam tempoh yang sangat lama untuk dapat anak. Bila mana dia kahwin dengan Sarah, Siti Sarah. Siti Sarah ni isteri pertama Nabi Ibrahim. Kita tahu dalam riwayat Nabi Ibrahim dapat Ishak umur berapa? 100 tahun. Lama tunggu tu. Kalau umur 100 ni, tak payah umur 100 lah. Umur 40 tak dapat anak, sebahagian orang dah give up dah apa. Kira tak dapat ni, kira nak kena kahwin yang kedua ni kot. Dia fikir yang tu. Bukan salah, benda tu pun halal. Cuma saya nak sebutnya ialah orang ni dia cepat beralih dan dia kurang tekun dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita baca Quran kita akan tengok waktu Nabi Musa dia stuck. Dia tak tahu nak buat apa dah dengan Firaun. Semua sudut Firaun dah conquer. Macam tak boleh nak bercakap apa dah. Berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah turunkanlah azab. Kalau kamu tak turunkan azab, mereka ni akan makin degil, mereka ni akan makin naik kepala. Tuan-tuan tahu berapa tahun doa tu dijawab? 40 tahun baru dijawab. Lepas 40 tahun barulah berlakunya Nabi Musa belah laut. Di situlah tengok
Firaun tenggelam. Sabar selama 40 tahun. Sebab tu yang penting ialah kesabaran. Hidup kita ni memang kena banyak sabar pun. Apa-apa saja pun kena banyak sabar. Orang muda ada kesabaran dia yang dia kena hadapi. Orang berumur ada kesabaran yang dia kena hadapi. Orang tua pun ada kesabaran yang dia kena hadapi. Kanak-kanak yang dah balik pun semua, setiap pada kita ni ada cerita sabar yang berbeza masing-masing. Tapi yang pasti optimislah, berharaplah kepada Allah dengan pengharapan yang baik. Moga Allah Ta'ala beri pada kita kesudahan yang baik. Jadi kita berpada situ je. Kita akan sambung kali akan datang pada muka surat 436, masih lagi pada sifat ad-dhahak itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.